Hello, Assalamualaikum. Kabar Malaysia. Saya Ibu dan semua pagi tadi tentang Ibu saya ingat pagi-pagi dekat maju pula. Saya tidak bilang pagi-pagi kalau kita nak bergosing dia boleh sikit-sikit. Banyak tak boleh lah. Hilang tekanan. Betul. Sedikit buat. Mungkin kita kena ada gosip sikit kan. Tak apa, tapi sampai jadi musyrik sampai kerja pun tak berjalan. Ya, okey, kita mula dengan berkabar Malaysia. Guys, 2 bulan dah Kita bersiaran. kita bersiaran untuk Jodoh juga. yeah. Jodoh. Jodoh hari ini hari Khamis. Anda yang menonton tiket juga terhibur dan kami dekat sini menjadi booster lah untuk anda memulakan pagi anda. Harapnya lah. Dan hari ini kan tadi berhari kalau saya tembak-tembak tu kan sebab apa? Sebab kita macam apa yang kita bilang kita pasti, tapi kalau kita holiday sebut kebetulan ini hari ini bagi 15 September tahun yang telah satu soalan demokrasi saya nak dekat pertama demokrasi di pilihan raya sebelum lagi 11 politik pertama kita dipanggil sebagai majlis jadi sebenarnya politik telah bermula demokrasi Malaysia yang salah aku dekat dalam kelas nak sejarah ni bermula hari ini mungkin esok dan juga hari seterusnya Sabtu Darah Putih Panjang sebab kita akan sambut Hari Malaysia itu yang 22 dan kemeriahan ini yang dirasai orang Melaka tapi orang Malaysia jugalah kita berkesempatan untuk singgah ke Melaka sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022 akan disambut di Melaka. Banyak persediaan yang telah dijalankan terutamanya bagi pihak jabatan yang mempunyai bahan dan juga sambutan Hari Malaysia 2022 di dataran memorial kemerdekaan. Wah, seronok dekat sana kan. Dijalankan pun sambutan diadakan. Ini meriah berbagai acara Hari Merdeka memang dia pun kata betapa ramai keluarga beramai di Melaka juga itu akan berlaku dan seterusnya kita mana satu tangisan kegembiraan tangisan kegembiraan bagi saya ingat time raya je tangisan kegembiraan ada juga mengikat untuk mendapat kepentingan mas itu Johor tiba sama mana sedang berlangsung ketika ini sebenarnya sukan bagi mencari pelapis-pelapis bagi negara sukma inilah macam perlawanan caranya pelumba bagi berbahasa lebuh raya berjaya yang berjaya itu apabila penampilan akhirnya sekali pun berusaha banyak kali persembahannya ataupun penampilannya di Sukma kali ini akhirnya merasa untuk bagi pihak yang sendiri dan seterusnya kami pertama di mungkin ini ada sesuatu mungkin apa ni tak dilakukan oleh kita nak selesaikan masalah ini apa telah pun diambil namun pemulihan di kawasan terjadi banjir air piu 4 Julai memakan masa kerana banyak aspek possibility agar kejadian tidak berulang. Apa yang sebenarnya tindakan sedang dan pelaksanaan masih lagi dijalankan cuma ambil masa. Biasalah kita banyak proses UI tapi akhirnya tujuan tak sama untuk menyelesaikan tersebut. Kita memberikan kita bila kita memang perlu tahun ini dimainkan memang mendapat perhatian seluruh Malaysia apabila penyanyi meninggal yang beliau ini ditempatkan di Institut
negara dan didapati punca kematian beliau disebabkan kerana komplikasi jantung pada 2.15 petang semalam. Dan berita sedih ini kita harap supaya kita ucapkan takziah kepada keluarga beliau sendiri. Dan satu lagi berita yang baru saja sebenarnya kami terima, ini melibatkan kepada bekas pemimpin negara, iaitu bekas Presiden MIC Tun Samivillion yang baru sahaja meninggal dunia hari ini, dan kita ucapkan takziah juga kepada beliau dan juga kepada seluruh keluarga berkaitan tentang berita yang mendukacitakan kita ketika ini. Baik, kita akan dapatkan lagi berita-berita penuh isu-isu semasa menerusi bilik berita nanti. Tapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika dan kita saksikan dahulu ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Silakan. Selamat pagi dan salam hormat dari Bilik Berita bersama saya Diah Muhammad Jais, dan kami mulakan dengan berita ini. Tun S. Samivillion meninggal dunia hari ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Datuk Seri Wee Ka Siong melalui laman media sosial rasmi beliau pagi tadi. Pemergian mendiang merupakan satu kehilangan besar buat masyarakat dan negara, serta jasa dan juga pengorbanan mendiang selama menjadi Presiden MIC serta Menteri Kabinet akan terus dikenang. Laporan lanjut akan kami bawakan pada buletin bernama 11 pagi nanti. Baik, beralih ke laporan berikutnya. Tindakan menuduh pasukan jihad tangani inflasi gagal melaksanakan tugasnya dalam mengawal harga barang hingga timbul cadangan untuk membubarkan pasukan itu adalah tidak relevan. Pengurusinya Tan Sri Anwar Musa menegaskan ia termasuk tuduhan pasukan itu gagal mengawal kenaikan kadar dasar semalaman atau OPR yang diumumkan Bank Negara Malaysia atau BNM baru-baru ini. Pasukan itu tidak akan dibubarkan, sebaliknya akan terus bekerja keras untuk memastikan harga barangan dapat dikawal, seterusnya membantu rakyat, khususnya mereka yang berpendapatan rendah. Walaupun sikit, walaupun minyak turun 40 sen, rakyat berasa. Walaupun kita dapat kawal harga ayam 40-50 sen sekilo, tapi rakyat semua merasa, semua makan ayam. OPR ditentukan oleh satu jawatankuasa yang melaksanakan tugas berdasarkan kepada Akta Bank Negara yang independen dan bebas. Dia tidak ditentukan oleh kabinet, apalagi jawatankuasa kecil yang ditubuhkan oleh kabinet. Kena faham itu. Jawatankuasa kecil ini ditubuhkan oleh kabinet. Kita tidak boleh nak overrule jawatankuasa dasar monetary yang ada undang-undangnya sendiri. Jadi OPR itu diputuskan oleh satu komiti yang independen dengan mereka mengambil kira berbagai-bagai faktor dalam nak menentukan OPR. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau persiapan dan raptai sambutan Hari Malaysia 2022 di Bandar Hilir semalam. Tegasnya, jika harga barang meningkat, kerajaan tidak berdiam diri, sebaliknya berusaha mengambil langkah intervensi untuk membantu rakyat. Perkembangan politik. Perjumpaan 5 pemimpin tertinggi UMNO bagi membincangkan isu pilihan raya umum ke-15 atau PR15 yang dijadualkan Sabtu ini ditangguhkan ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO berkata, satu tarikh baharu mesyuarat itu akan ditentukan dalam minggu depan dan akan diumumkan oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan. Sabtu malam 17 dah postpone, dah tak jadi. Tak jadi, ditangguhkan. So bila Datuk Seri akan jumpa top 5 untuk bincang mengenai tarikh pilihan raya tu? Kalau dah dipospon hari Sabtu. Hari Sabtu ni mesyuarat MT khas sepatutnya, tapi dah ditangguhkan. Jadi kita tunggu date lah. Datuk Seri akan bagi date ke ataupun apa ni, Setiausaha Agung akan umumkan tarikh tu, ya. Tunggu Setiausaha Agung lah. Tunggu Setiausaha Agung punya pengumuman.
Sebelum ini, Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO berkata perjumpaan pemimpin tertinggi itu mungkin diadakan lebih awal sebelum pembentangan bajet 2023 yang dijadualkan pada 7 Oktober depan. 5 pemimpin tertinggi UMNO itu merujuk kepada Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden parti. Dengan itu, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Apa itu estetik? Estetik adalah bahagian kecantikan. Kecantikan kulit, kecantikan badan, apa-apa saja yang menggambarkan kecantikan. Okey? So, untuk estetik kita ada beberapa servis yang kita buat di sini. Terutamanya kita banyak fokus untuk jerawat. Hydroquinone yang diorang gunakan sangat berlebihan. Actually, hydroquinone kita boleh guna, tapi biasanya less than 4% sahaja hydroquinone, kuantiti hydroquinone yang selamat, yang KKM luluskan. Tapi kebanyakan produk timbang kilo, diorang gunakan 20-30% hydroquinone. Jadinya memang akan ada efek merah-merah, melupas kulit tu. Memang semua kesan daripada hydroquinone dan merkuri. Apabila kulit kita dah melupas, so kulit kita akan terdedah dengan pancaran cahaya matahari, sebab tu dia senang kena jeragat. Sebenarnya klinik Nur Aisyah ni, walaupun nama dia nama perempuan, tapi kita terima je apa-apa jantina, lelaki atau perempuan, semua boleh. Okey, kita adalah doktor bertauliah bahagian estetik. Maksudnya kita memang doktor betul, kita memang doktor yang ada kelayakan, degree dalam bidang perubatan. And then kita buat SAP bahagian estetik lah. Kita buat SAP, kita sama belajar bahagian estetik, kita fokus estetik. Kalau you all perasan lah, ramai-ramai especially Malay akan pergi pilih beautician yang bukan doktor untuk buat servis kecantikan. Sebab apa? Sebab dia orang tak tahu nak bezakan antara spa dengan klinik kecantikan. Kalau orang yang educated, dia orang dah tahulah antara klinik dengan beautician. So mesti kita klinik doktor bertauliah lah. Itu yang paling penting. Apa-apa rawatan estetik mesti dijalankan oleh doktor bertauliah. Kita punya mesin bukan daripada China. Kebanyakan spa dia orang guna mesin daripada China sebab nak murah. Sebab tu risiko dia untuk burn, sebab tu risiko untuk jadi luka-luka yang rashes, allergic tu sangat tinggi. Kat sini kita guna mesin yang FDA approve, maksudnya yang KKM luluskan mesin yang kita gunakan di sini. Mesin kita mostly semua dari Korea. Ada mesin Oxygenio dari US lah. Okey, untuk promosi Hari Malaysia kita akan bagi 10% off untuk semua treatment lah yang kita ada. Maksudnya bila kita cakap 10% off tu, kalau daripada harga 250 tu, itu je yang customer bayar. Tak perlu tambah lain. Kecuali kalau dia orang tambah skincare ke, itu kena tambah harga lain lah. Ya, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia, menyentuh tentang teknologi kecantikan wajah ni. Kita akan bercakap juga tentang inovasi sebenarnya. Sendiri. Tapi tadi bila tengok VT tadi tu, chat dari tadi tersenyum-senyum je, biasalah orang perempuan kan. Sekarang kan tak ada halangan tu untuk orang lelaki pun pergi setiap kali, orang kata sekerap mungkin lah. Tapi saya tengok fakta menarik muka. satu lagi ni kan. Katanya kalau lelaki pergi buat treatment dan sebagainya, kita takut sikit sebab rasa sakit. Tak ada. Sekarang punya teknologi kita dah lebih canggih. Takkan ada rasa kesakitan itu, tapi kena rajin sikit lah. Penampilan kena jaga, tambah pula kita depan TV ni. Baik, itu adalah sebahagian dalam masa yang sama juga bila bercakap soal kecantikan ni, biar dekat juga dengan orang muda. Dan kita hari ni kita nak bercakap soal belia, yang mana belia ni kalau nak bercakap mana-mana negara dia sangat pentingkan belia sebab orang cakap aset bagi negara tersebut. Dan pastinya bercakap soal belia ni, saya pasti belia, check. Belia lagi dan tetamu kita pun lah. Memanglah belia juga. Kali ini saya mau perkenalkan bagi program Apa Khabar Malaysia kali ini. Selamat datang, itu Encik Kishfa Ambigapati yang merupakan pengurusi Hub Belia Inovasi Commonwealth, dan kita bercakap soal pengalaman terindah Majlis Belia Commonwealth. Apa khabar? Selamat datang. Selamat pagi, terima kasih kan sudi meluangkan masa. Rasa teruja sebenarnya kan untuk mengetahui banyak. Sebenarnya saya paling teruja untuk mengetahui momen-momen indah bersama dengan Baginda Ratu Elizabeth. Tapi kita tinggalkan itu dulu. Sebenarnya saya nak tahu tentang peranan sebagai pengurusi Hub Belia Inovasi Commonwealth ni. Mungkin boleh ceritakan sikit. Ya, okey. Selamat pagi. Saya dilantik sebagai pengerusi Hub Belia Commonwealth pada tahun 2018. Dan lantikan ini setelah saya berkhidmat selama 3 tahun
sebagai pengerusi Majlis Belia Commonwealth, satu jawatan yang telah saya bertanding di sidang kemuncak ketua-ketua kerajaan Commonwealth di Malta 2015. Jadi pada masa itu semua ketua-ketua kerajaan Commonwealth merasakan bahawa agenda inovasi itu penting, terutamanya di negara-negara Commonwealth yang di mana teknologi sedang sedang hebat dipergunakan oleh anak muda, dan macam mana kita sebagai kerajaan-kerajaan Commonwealth boleh menyalurkan dana dan juga bantuan kepada anak-anak muda supaya kapasiti mereka dapat dibangunkan. Oleh demikian, putera Charles, sekarang baginda Raja Charles yang ketiga, telah datang ke Malaysia pada tahun 2017 dan melancarkan hub inovasi ini berpusat di Malaysia, dan sebagai ibu pejabat inovasi Commonwealth untuk semua negara-negara Commonwealth. Dan baru-baru ini saya juga baru balik daripada Perth, Australia, untuk membuka hub yang kedua di Perth untuk rantau Pasifik. Okey, ini satu berita yang menggembirakan kerana Malaysia lah merupakan antara hal yang pertama itu dilancarkan di sini, dan hub global. Hub global. Ini peluang cukup besar kepada belia ni. Bila cakap soal peluang kepada belia Commonwealth ini sendiri dan dalam konteks inovasi, mungkin boleh kongsikan kepada kita inovasi itu sendiri, apakah bentuk inovasi dalam konteks Commonwealth, negara Commonwealth yang dilihat sebagai satu perkara yang perlu dititikberatkan, dan modus operandi ketika ini ke arah tuju inovasi itu, bagaimana pandangan daripada Cik sendiri? Adakah kita sudah bergerak cukup drastik ke arah itu? Ya, saya pada pendapat saya lah, hub inovasi Commonwealth ini membangunkan teknologi-teknologi atau membantu anak-anak muda yang ada idea untuk membawa penyelesaian kepada masalah-masalah sosial di negara kita, tapi di negara-negara Commonwealth juga. Dan ini selaras dengan goal pembangunan mapan yang diwar-warkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kita melihat anak-anak muda yang bawa teknologi baru, pendekatan baru, mindset dan fikiran yang baru untuk membawa satu penyelesaian yang inklusif, tapi juga yang efektif untuk masyarakat-masyarakat yang terutamanya yang below B40s. And yang bottom billion ini yang memerlukan bantuan-bantuan ini. Jadi anak muda dia mempunyai satu pendekatan yang berbeza. Dan kadang-kadang mereka mempunyai matlamat untuk membawa penyelesaian, tapi mungkin kekurangan kapasiti dari mungkin pengalaman ataupun sumber. Jadi kami daripada hub inovasi ini akan membantu. Kita ada partners daripada Bloomberg Philanthropies, dari Necton Fund, yang bertaraf di dunia, yang boleh membantu dari segi kewangan dan juga memberi exposure kepada mereka. Okey, sebenarnya kalau bercakap pasal inovasi ni sesuatu yang luas. Mungkin Encik Kishifa boleh kongsikan bersama antara pencapaian inovasi yang berjaya dilaksanakan di bawah Belia Commonwealth yang boleh dibanggakan setakat ini. Ya, salah satu rekaan anak muda ialah baru-baru ini masa MCO, anak-anak muda telah membuat satu platform, one-stop platform untuk bantuan kemanusiaan untuk siapa-siapa yang telah satu kekurangan makanan atau terlepas peluang pekerjaan. Mereka boleh pergi online, log in dan minta bantuan mereka, and then ada satu grup pengaruh yang akan membantu mereka untuk memberi. So let's say kalau ada orang minta pekerjaan, dan ada matching daripada grup donor. Dan yang ini telah dibangunkan, teknologi ini telah dibangunkan oleh seorang anak muda yang berusia 15 tahun. Masih kat sekolah lagi. So, teknologi ini diaplikasikan sekarang? Diaplikasikan sekarang. So masa-masa ini, terutamanya selepas pandemik COVID-19, teknologi telah memacu ke hadapan dah. Jadi anak-anak muda sekarang sedang menggunakan teknologi sebaik mungkin untuk mencari penyelesaian untuk masalah-masalah kita hari ini. Ini cukup hebat ni, kerana kita menggunakan teknologi sebagai media utama untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan juga meningkatkan impak bagi sosial. Saya difahamkan juga sebelum ini berada dalam Majlis Belia Commonwealth. Mungkin boleh kongsikan juga apa perbezaan antara Majlis Belia Commonwealth ini dengan Hub Belia Inovasi Commonwealth. Majlis Belia Commonwealth merupakan satu majlis belia yang terbesar. Ahli kita dalam lebih kurang 1.3 bilion ahli. Majlis Belia Malaysia merupakan salah satu anggota dalam Majlis Belia Commonwealth ni. Dalam Majlis Belia Commonwealth, pelbagai isu, aktivisme, kesukarelawanan, isu-isu sosial
yang kita mengutarakan pandangan kita dari perubahan iklim, kesaksamaan gender dan juga peluang pendidikan. Jadi merangkumi pelbagai aspek lah yang kita menyuarakan pendapat kita. Hub inovasi ini lebih tertumpu kepada teknologi, lebih tertumpu kepada anak-anak muda yang menjadi technocrats. So yang itu berbeza dia lah. Okey, saya sebenarnya tertarik nak tanya lagi tentang teknologi, inovasi teknologi ni. Mungkin sekarang ni apa yang sedang digerakkan oleh pihak inovasi belia Commonwealth ni sendiri, projek baru ataupun projek besar yang sedang digerakkan untuk diaplikasikan untuk masa hadapan? Jadi setakat ni kita tengah tengok baru-baru ini isu-isu kesihatan, kesihatan mental terutamanya menjadi fokus. Jadi baru-baru ni kita berjumpa dengan banyak anak-anak muda yang ada teknologi mereka dalam virtual reality. Bagaimana mereka menggunakan teknologi virtual reality sebagai satu penyelesaian kepada sakit mental. Sebab sakit mental ini merupakan kesihatan mental ni merupakan satu yang menjadi tabu. Sometimes orang segan nak beritahu. Dan nak keluar pergi klinik mungkin mereka takut. Jadi melalui teknologi virtual reality, mereka dengan gadget sendiri dalam rumah sendiri boleh mempunyai satu aplikasi where dia boleh bercakap kepada macam orang betul. Tapi the setting dengan ekosistem yang ada di situ akan menenangkan individu tersebut dan mereka boleh respons dengan setting yang ada. So yang ini baru dihasilkan. Betul juga kadang-kadang kita nak jumpa doktor kita malu, tapi bercakap melalui laman maya tak ada perasaan itu lagi. Mungkin lebih selesa. Lebih selesa, memudahkan lagi. Ini satu teknologi yang tadi sebutlah, bila kita buat satu teknologi ianya mesti memberikan pada impak sosial itu sendiri. Dibangunkan sendiri oleh Hub Berinovasi Commonwealth. Tadi saya sempat jugalah menyimak sedikit kan latar belakang daripada Cik Kishfa ini ketika dalam Majlis Belia Commonwealth ni ada satu pengalaman yang saya kira sangat berharga. Yes. Kerana difahamkan pernah berjumpa dengan Ratu Elizabeth II ketika Ratu Elizabeth masih lagi hidup, sekitar lebih kurang 12 kali pertemuan. Okay, kita nak mengenali sosok peribadi Ratu Elizabeth ini. Mungkin boleh kongsikan bagaimana sosok peribadi beliau ini sendiri? Beliau merupakan baginda, merupakan seorang yang saya amat kagum sebab dari pemikiran dia, umur dia pada masa saya pertama jumpa dia, dia berumur 89 tahun. Dan apabila saya diberi peluang untuk memberi ucapan kepada baginda dan juga ahli-ahli kerabat yang lain untuk berbincang tentang isu-isu Commonwealth, beliau datang dan berbincang dengan saya macam mana beliau boleh membantu, terutamanya membawa stakeholder yang lain untuk membantu anak-anak muda untuk maju di dalam bidang mereka tersendiri. Beliau memang dari hati ingin melaksanakan satu perubahan. Dan pengalaman beliau ibarat walking encyclopedia. Beliau telah melihat Perang Dunia Kedua, beliau telah melihat 15 Perdana Menteri di United Kingdom. Baginda telah melihat ke semua negara-negara Commonwealth. Beliau merupakan diplomat terbaik United Kingdom. Dan mendapat peluang untuk berbincang dengan baginda merupakan satu peluang yang saya tidak dapat lupakan. Dan saya berharaplah legasi beliau melalui piagam diraja Commonwealth, nilai-nilai yang diterapkan dan teras-teras yang ada dalam Commonwealth ini akan terus dihidupkan melalui anak-anak muda dalam perjuangan mereka dalam hidup tersendiri. Menjadi tentang itu, saya juga sempat melihat satu rakaman video 6 ke 7 tahun lepas di mana Encik Kishfa mengepalai perarakan diraja. Mungkin nak tahu sikit pengalaman itu, perasaannya bagaimana? Saya satu teruja tapi rendah diri kerana pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang tidak boleh lupakan. Biasanya orang yang datang ke tetamu kehormat biasanya either berjalan dengan dia di sebelah dia atau di belakang dia. Tapi ini kali pertama saya diberi penghormatan untuk berdiri di hadapan beliau dan untuk mengetuai perarakan keluarga kerabat diraja. Gambar itu merupakan satu gambar yang saya tidak dapat lupakan. Ya, semua pada masa itu segak lengkap baju Melayu dan samping. Betul.
Prince Philip ada point of time beliau masih hidup lagi, dengan anak-anak beliau Prince William, Prince Harry, Prince Andrew, semua kerabat diraja ada dalam satu gambar tersebut. Dan untuk mendapat gambar tersebut saya memang bila lihat pun saya teruja, betul-betul bergema. Tapi saya rasa rendah diri kerana ini merupakan satu peluang yang diberikan oleh baginda kepada anak muda Malaysia sebagai pengiktirafan peranan anak muda Malaysia dalam agenda belia Commonwealth. Itu banyak lagi sebab kita bincangkan berkenaan perkara ini. Terutama saya nak mengenal lagi sudut tubuh baginda ini, bagaimana pemikiran beliau, kerana beliau terutama kita sempat duduk bersama dengan beliau dan berbincang banyak perkara, dan semua itu akan kita kongsikan selepas ini. Tapi kita nak saksikan dulu bagaimana perkembangan terkini sebenarnya di Kuching selepas 59 tahun Perjanjian Malaysia 63. Apakah pembangunan yang akan dilaksanakan lagi di Kuching, Sarawak ini? Kita saksikan. New Pendington merupakan projek pembangunan bersepadu pertama di Sarawak, dan fasa 1 bagi projek ini dijangka siap pada 2026, manakala fasa kedua bermula pada 2027. Projek ini bakal menghubungkan serta melengkapi pembangunan di kawasan Putrajaya, Jalan Song, termasuklah kawasan lapangan terbang antarabangsa Kuching. Menariknya, kawasan itu akan menjadi salah satu hentian tren sistem transit aliran autonomi ART di negeri ini kelak. Ini menjadikan ia pembangunan hartanah pertama di Borneo atau ASEAN Tenggara yang akan dikaitkan dengan ART berkuasa hidrogen. Melibatkan tanah seluas 12.6 ekar milik SEDC, pembinaan New Pendington merangkumi 2 blok apartmen, kedai pejabat berstrata serta 1 blok hotel. Cetusan idea bagi nama projek yang nilai pembangunan kasarnya berjumlah RM496 juta itu ialah gabungan New yang membawa maksud pembaharuan, manakala Pendington pula adalah kombinasi daripada nama kawasan di Kuching iaitu Pending serta nama bandar di London iaitu Paddington. Kurang 7 tahun lagi, pembangunan yang rancak dapat disaksikan di Pending serta kawasan sekitarnya dengan infrastruktur dan prasarana yang serba lengkap. Laporan Rozin Rosmin dan juru kamera Rushdan Manan. Johor merupakan antara negeri yang sering dilanda banjir setiap kali monsun timur laut melanda. Justru, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah antara agensi yang giat membuat persiapan dalam menghadapi bencana susulan monsun. Baru-baru ini saya dan jurugambar Muhammad Himuzuddin Daud berkesempatan mengikuti Bomba membuat tinjauan udara dalam persediaan awal menghadapi monsun. Kita ikuti laporan. Johor antara negeri yang sering terjejas banjir setiap kali monsun timur laut melanda. Justru, setiap agensi sentiasa bersiap siaga apabila tiba musim monsun, termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Setiap anggota dan pegawai perlu mahir dengan pelbagai ilmu dan kemahiran, selain sentiasa mengemaskini prosedur operasi standard bencana. Oleh itu, latihan bersepadu dengan pelbagai agensi sentiasa dititik beratkan. Ini termasuk menjalani simulasi tragedi seperti kejadian bot karam dan mangsa lemas serta latihan kemahiran seperti terjun daripada helikopter dan penyelamatan menggunakan bot. Pemangku pengarah Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Johor, penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Rizal Buang berkata, pihaknya sentiasa bersiap siaga terutama dengan fenomena La Nina iaitu musim hujan turun dengan kadar yang lebat yang dijangka berterusan sehingga November. Menurut beliau, kursus pengukuhan dijalankan untuk memastikan anggota sentiasa mengemaskini dan bersiap sedia serta tidak lupa dengan SOP serta protokol apabila bekerja dengan pesawat dan agensi lainnya. Dalam tinjauan udara baru-baru ini, turut dilihat adalah tempat pendaratan helikopter di kawasan yang sentiasa berisiko banjir seperti di pendalaman yang memerlukan penghantaran bekalan serta ubat-ubatan. Terbaru adalah latihan bersepadu 45 anggota pasukan khas MAS Team JBPM Johor yang turut melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia serta grup gerak khas Kem Iskandar di sini. Mengenai banjir pula, Muhammad Rizal
menjelaskan sentiasa berwaspada dan bersiap sedia dengan segala kekuatan dan aset yang ada memandangkan perubahan cuaca yang tidak menentu. Ini termasuk proaktif dan turun memantau di lapangan, terutamanya di 277 kawasan yang kerap berlaku banjir di negeri ini. Selain itu, JPPM Johor juga bersiap sedia dengan kekuatan lebih kurang 1,400 anggota bomba seluruh negeri, 800 anggota bomba sukarela, 200 orang bomba bantuan dengan pelbagai aset di darat, air dan udara yang boleh digemblengkan. Muhammad Rizal turut mengingatkan ibu bapa yang membawa anak-anak mereka ke kawasan yang berisiko, lemas seperti jeram, pantai dan sebagainya sempena cuti sekolah minggu ini agar sentiasa berwaspada. Bagi mereka yang tinggal di kawasan berisiko banjir, sentiasa berjaga-jaga dan patuhi arahan dari pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Saya Nur Baizura Basri dan jurugambar Muhammad Hilmi Zudin Daud melaporkan dari Biro Johor untuk Bernama. Ada rakan setugas biro bernama di Johor. Kita tahu hujung tahun ini memang mengalami keadaan perubahan cuaca kan. Betul. Jadi mereka yang berada di kawasan perairan mintalah untuk bersiap sedia ataupun kalau boleh elakkanlah melakukan aktiviti di perairan. Betul, dan sentiasa berwaspada dan masa sama kena bersiap-siap sagalah. Banyak telah pun dimaklumkan dan masa sama saya difahamkan juga anggota keselamatan semua dah bersiap sedia dan apa juga keadaan pun mereka dah standby untuk menghadapi. Baik, kita nak sambung sekali lagi berkaitan tentang ini pengalaman cukup menarik. Ini banyak saya sebelum tadi berehat pun dah tanya macam-macam juga kepada beliau kerana melihatkan pada pengalaman yang diterima bersama dengan baginda Ratu Elizabeth II. Tak semua orang mendapat pengalaman itu. Berkaitan dengan Ratu Elizabeth II, saya nak memahami juga tadi disebut bagaimana baginda sangat rendah diri orangnya, mendengar pandangan dan sebagainya. Duduk sebelah beliau ini, barangkali ada sesuatu perkara yang menjentik hati, yang rasa okey, terima kasih Ratu Baginda kerana bagi tahu tentang perkara ini dan saya nak do something on this. Mungkin boleh kongsikan, ada tak detik-detik momen itu? Ya, saya pertama sekali bila saya jumpa dia, saya beritahu dia pertama kagum saya dapat peluang ini untuk berjumpa dengan dia dan saya ingin mengongsikan pengalaman ini bersama anak-anak muda yang lain. Dan immediately daripada perbualan tersebut, dia kata, apa kata kita buat satu program di mana saya membawa semua anak-anak muda datang ke Buckingham Palace untuk 1 minggu dan belajar di Cambridge University dan saya memberi mereka latihan untuk membangun dalam apa-apa advokasi yang dia tengah buat di Akar Umbi. Dan pada tahun tersebut juga bulan 6, kita bincang ni pada bulan 3 tahun 2016 dan bulan 6 2016 kita telah membawa 108 anak muda ke Buckingham Palace untuk terima anugerah Queens Young Leaders. Dan program itu telah diadakan selama 4 tahun kemudiannya. Dan anak-anak muda juga dibawa ke situ, ke Buckingham Palace untuk berjumpa dengan Ratu dan untuk melihat bagaimana mereka membuat aktiviti-aktiviti mereka di negara masing-masing. Tetapi juga Ratu membawa semua ada stakeholders, David Beckham, Usain Bolt untuk datang untuk memajukan idea-idea yang diberi oleh anak muda di sana. Sekejap je, bulan 3, bulan 6 dah berjalan. Yes. Ini yang kita mahukan, bercakap terus buat. Kan, cepat je, laju gerak kerjanya. Okey, dan difahamkan kita sempat tadi sembang Kishva menetap di UK selama setahun untuk menggerakkan kerja-kerja di bawah belia Commonwealth ini dan dah berjalan di serata negara untuk berjumpa dengan belia. Jadi dan sempat juga berkesempatan untuk bertemu banyak kali bersama dengan Ratu Elizabeth sendiri. Mungkin dari sudut ataupun konteks pembangunan itu sendiri, peranan Ratu Elizabeth ni dalam pembangunan negara Commonwealth dalam konteks belia ni. Jadi bila saya dilantik sebagai Presiden Majlis Belia Commonwealth, terdapat pelbagai isu-isu yang berlainan. Bila saya pergi ke Afrika, pada masa itu di Cameroon, terdapat anak-anak muda, gadis-gadis muda yang telah diculik oleh Boko Haram. Jadi yang itu merupakan satu agenda nasional dan agenda antarabangsa tentang krisis counter terrorism yang kita ingin melaksanakan satu program untuk memberi pendedahan kepada anak muda atau gadis-gadis muda di rantau Afrika, terutama di Cameroon dan Ghana, untuk macam mana mereka dapat tidak terjebak daripada pengaruh teroris-teroris melalui video game ala maya. Apabila saya pergi ke Samoa pula,
anak-anak muda di situ mengkongsikan pendapat bagaimana kepulauan-kepulauan di Samoa semakin hari semakin tinggi paras air. Jadi kediaman mereka semakin hari ditenggelam ke dalam laut. Jadi mereka harus mencari satu kediaman tempat lain. So isu-isu ini merupakan isu-isu yang kritikal kerana ia mempengaruhi kehidupan mereka, kelangsungan kehidupan mereka. Dan oleh yang demikian Ratu Elizabeth sebagai ketua Commonwealth melalui Sekretariat Commonwealth yang sedia ada harus melihat bagaimana kita ingin mencari penyelesaian kepada isu-isu tersebut. Kita berunding dengan ketua-ketua negara yang lain bagaimana kita boleh beri pendapatan kepada anak-anak muda terutamanya, tapi juga kepada rakyat keseluruhannya di rantau Pasifik, kerana mereka tidak ada tempat hidup, tempat tinggal, dan selepas pandemik baru-baru ini, keselamatan makanan juga menjadi isu, food security, sebab supply chain system dah putus dan mereka tidak mempunyai supply untuk dapat makanan. Jadi isu-isu tersebut merupakan isu-isu kritikal, isu-isu penting yang mempunyai impact kepada taraf hidup orang biasa. Jadi kita memerlukan satu institusi sebagai institusi kerajaan dan juga institusi raja untuk membantu rakyat-rakyat ini melalui the convening capacity of the... Itu adalah sebahagian daripada dilakukan, dan saya sangat berbangga apabila melihat anak muda daripada awal usia itu sudah pun bergerak dan cukup banyak pemimpin-pemimpin. Dan difahamkan juga sebenarnya tetamu kita ini iaitu Encik Keshwar pernah juga bertemu dan juga berdiskusi dan mendapatkan maklumat balas daripada individu yang ketika ini kita dapat maklum bahawa kematiannya baru saja terjadi, iaitu Tun Samivelu. Saya mungkin nak ambil peluang inilah kan memandangkan tetamu kita juga berkenalan secara rapat dan dekat dengan Tun. Mungkin boleh kongsikan sikit susuk peribadi Tun ini, khususnya kepada peranannya kepada sumbangan orang muda. Bagaimana boleh kongsikan di penghujung ini? Tun Samivelu merupakan seorang tokoh dan seorang mentor kepada saya. Saya membangun, melihat gelagat-gelagat Tun dalam arena politik, dari memanjat kedutaan Indonesia, menarik bendera Indonesia pada masa itu dan meletakkan bendera Malaysia, sehinggalah untuk membawa suara masyarakat India di parlimen. Rasa pelbagai dialog-dialog Tun tidak dapat dilupakan, tapi jasa Tun tak terhingga lah. Saya rasa beliau seorang yang menyantuni isu-isu masalah India, komuniti India di Malaysia, dan beliau telah menubuhkan AIMS University, TAFE College, pelbagai koperasi-koperasi, NLFCS, dan rasa semua ni merupakan bantuan kepada masyarakat India. Tapi lebih daripada itu, infrastruktur teknologi kita semasa dia menjadi Menteri Kerja Raya, yang tu juga merupakan satu sumbangan yang cukup besar kepada pembangunan negara. Itu adalah sebahagian daripada memori-memori yang boleh dikongsikan kepada kita. Terima kasih banyak-banyak Cik Keshwar Ambigapati di atas perkongsian ini. Selepas ini banyak lagi perkongsian kita lakukan. Ada individu yang mungkin dah lama tak nampak, tiba-tiba kembali dalam industri muzik tempatan kita. Kita akan bercakap dengan lebih lanjut lagi, tapi kita nak berhenti rehat seketika di Apa Khabar Malaysia. Jangan ke mana-mana. Kau di sana, aku di sini, merenung bulan. Nun jauhnya tinggi di awan, pengganti teman, wajah ayah terbayang, senyum ibu terkenang, lembah yang ku tinggalkan, oh, menunggu aku pulang.
kasih. Itu dia. Terbuai sekejap kita dengan dendangan suara Daniel Lee. Siapa yang tak kenal, kalau 17 tahun lepas, wajah inilah yang menghiasi pentas program reality satu ketika dahulu. Betul. Memegang trofi juara Malaysian Idol pada tahun 2005. Sebelum Dengan ni lagunya saya tengok lagu Mimpi. Saya pula kan. Lagu Mimpi ketika itu. Dahulu selalu tengok dekat TV je lah. Masa saya kecil lagi, saya ingat saya darjah 5. Darjah 5. Tapi masa tu Dini ada tak melalui fasa SMS? Ya, saya walaupun saya ambil telefon bapa saya senyap-senyap kan, kita pun vote jugalah masa tu kan, bagi tahu ni rahsia selepas 17 tahun. Sebab juga vote untuk selepas 17 tahun saya kira wajahnya tak nampak macam di mamah usia, itu paling penting. Terima kasih banyak-banyak kedua-duanya hadir bersama kita hari ini. Kita bersama dengan Daniel Lee dan juga Snan Fazil merupakan penulis lirik bagi lagu Menunggu Pulang. Pertama sekali kita nak terjah dahululah Daniel Lee ni dah 17 tahun, macam lama tak nampak ni, pergi mana sebenarnya ni kan, mana menghilang. Betul ke menghilang? Sebenarnya ada masa tu mungkin Daniel lebih aktif dalam industri Chinese. Pada masa yang sama sekarang Daniel dah masuk buat kerja di sebalik tabir, sebab sekarang I sebagai music producer. Maknanya tak pernah sunyi dalam industri lah. Masih lagi ada karya-karya yang mungkin belakang tabir punya cerita sahaja penlibatannya kan. Tak nak berada di depan kaca TV. Tapi tak apa, sekarang dah muncul banyak perkara baru yang kita nak korek dan kita nak kongsi sama dengan peminat-peminat Daniel Lee yang hampir 17 tahun lagu Mimpi itu meletup. Dan hari ini kita juga berkesempatan bersama dengan penulis liriknya, Snan Fazil, orang kuat sebenarnya dalam industri ni. Siapa tak kenal beliau? Orang tabir sebenarnya. Banyak menghasilkan lagu-lagu. Dan baru-baru ini juga lagu beliau antara yang tercalon dalam AIM 2023 untuk lagu Ernie Zakri dan Susan Loh. Untuk lagu di sebalik cinta. Disentuhi cinta untuk Susan Loh, Sinar Mata Hati untuk Ernie Zakri lah, untuk vokal. Lagu beliau ni memang hebat-hebat, dan antara lagu hebat ni lah lagu Menunggu Pulang ni. Kita nak tanya juga kepada penulis liriknya, menghasilkan karya Menunggu Pulang ini, ada tak cerita-cerita di sebalik menghasilkan karya ni? Apakah sebenarnya yang disampaikan dalam bait-bait lagu ini? Okey, ceritanya saya dihubungi oleh pihak Universal Music pada April 2021 mengatakan bahawa Daniel Lee akan buat lagu single baru lah. Bila dengar nama Daniel, saya pun teruja sebab kita tahu kan latar belakang dia memang penyanyi bukan Melayu yang hebat. Dulu kita ada Datuk Elia, Datuk Adebi Arumugam, Datuk Francisca Peter, Jacqueline Victor, dan kita juga ada Daniel Lee. Jadi saya teruja nak bekerja dengan Daniel lah. Dan masa tu COVID-19 masihlah kita baru-baru nak pulih kan. So bila bincang dengan Daniel, kita rasa macam ramai tak boleh balik kampung masa tu, yang dekat overseas tak boleh balik. Jadi itu terhasil lagu Menunggu Pulang tu. Ceritanya tentang kerinduan terhadap kampung halaman, tak semestinya COVID, tentang perantau-perantau yang tak boleh balik ke kampung. Time raya pun boleh main lagu ni. Ya, betul. Macam mana ilham tu muncul untuk buat lagu Menunggu Pulang ni khas untuk Daniel Lee? Sebenarnya Daniel Lee yang bagi idea tu kita bincang. Daniel cakap nak buat lagu tentang ni lah. Tak boleh balik kampung, rindu dekat orang kampung. So, saya rasa kena lah. Jadi daripada dia, sebab saya kalau buat lagu, saya biasa akan tanya komposer dan juga penyanyi, apa yang saya boleh tulis berkaitan dengan mereka sendiri dan juga situasi yang sekeliling lah. Daniel ni kali pertama bekerjasama dengan ni. Diberi peluang untuk bekerjasama dengan individu yang memang menghasilkan banyak karya hebat ni. Bagaimana perasaan ketika itu? Sebenarnya saya sangat-sangat happy, sangat-sangat bangga sebab kali pertama je kita buat collaboration ini. Daniel sangat-sangat suka karya Abang Slan, sebab saya rasa memang Abang Slan dia macam, dia tahu kata okay, Daniel is a Chinese dari Kedah, dia nak ciri-ciri yang semua kena dengan Daniel. Jadi masa Daniel nyanyi lagu ni, Daniel sangat happy. Lepas tu saya sangat suka masa abang tulis chorus dia, sebab dia macam pantun sikit. Baik-baik, lagu yang tulis sangat indah sebenarnya. Bila kita mendengarkan lagu itu dah pun berada dimuat naik di laman YouTube. Kalau kita dapat saksikan di kaca TV. Kalau kita tengok forte ataupun genre yang boleh dibawa oleh Daniel Lee sendiri, Encik Snan Fazil, genre yang sama macam 17 tahun lepas menerusi lagu Mimpi. Kenapa memilih genre sebegitu? Okey, melodinya datang daripada Daniel dan INT yang buat komposer. Jadi mereka yang tailor-made melodi itu sesuai dengan
repertoire dan kemampuan Daniel. Saya sebagai penulis lirik ni masuk aja lirik apa dengan apa juga genre. Lagu ballad ke, lagu R&B ke kan, ataupun lagu-lagu macam genre. Tak ada masalah pada saya. Kalau melodi tu saya dah absorb ke dalam diri saya dan saya bincang dan terhasillah benda tu. Prosesnya begitu. Wow, itu antara positif proses sebab kita tak tahulah kita bukan penyanyi. Mungkin satu hari nanti bolehlah kan. InsyaAllah kalau nak buat single ke duet ke? Sempat. Cerita juga Daniel proses rakaman ni bagaimana proses rakaman itu? Sebab kita tahu dah lama tak masuk studio rakaman kan bila dan kebetulan dapat juga masa tu adalah masa pandemik. Bagaimana betul proses ketika itu? Sebenarnya masa Daniel rekod lagu ni, Daniel rasa tak tahu, rasa macam sangat senang sebab memang lirik yang abang bagi tu kan kira cepat je masa buat discussion pun semua kan. Biasanya kalau ada setengah lagu kita macam okey, abang lirik ni tak elok, perkataan ni boleh tukar ke semua kan. Tapi lirik abang tulis tu first time ada rasa memang dah okey, cuma 1-2 perkataan je, betul hari kedua kita orang rekod terus. Habis je production ada bagi tahu bang sedap lagu ni, kita dah boleh release dah macam tu. Tak ada masalah untuk profesional sebenarnya. Bila kita dah menghayati lagu tu mungkin kita boleh sampaikan dengan baik. Mengenai masa kurang setengah jam, 1 jam dah boleh record. Wow. Sebab saya rasa memang Abang Slan sangat sangat menghayati diri dia sendiri dalam lagu ni, lepas tu dia tulis lagu ni. Saya rasa dia ada rasa macam tu. Okey. Nak tanya kepada penulis lirik, pasti bila kita menghasilkan karya khususnya dalam konteks penulisan, kita mahu ianya disampaikan berdasarkan apakah emosi yang dimasukkan di dalam lirik, baik-baik kata lagu itu memberi kepada Daniel Lee. Bagaimana penerimaan dengar awak, ni saya dah tulis lirik, kalau kau tak betul siap ni kan patutnya kan. Tapi masa ketika itu adakah Daniel Lee berjaya mampu untuk mengekspresikan baik-baik perkataan dalam lagu itu? Tempoh pandemik memang mencabar sebenarnya sebab kita buat lagu, kita cuma berhubung melalui telefon dan WhatsApp. Tapi kita boleh dapat chemistry tu sebab kita ada penjarakan sosial, masa tak boleh jumpa. Jadi kita bekerja dalam keadaan yang pelik, tapi saya sahut cabaran tu. Saya rasa kita boleh buat apabila kita memahami konsep lagu tu, memahami apa kehendak Daniel, apa dia punya vision dia terhadap lagu ini dan apa komposer nak, dan saya juga cuba masukkan diri saya ke dalam lagu tu dulu. Dia macam tu, bila you buat komposer bagi lagu tanpa lirik, saya akan kena hafal dalam kepala saya, kena ingat melodi tu baru cerita tu keluar. Sebab saya tak buat melodi tu. Kalau saya buat melodi dan lirik, dia akan datang sekali. Tapi bila saya ambil daripada kerja awak contohnya, saya terpaksa memahami dulu, baru keluar lirik tu dan berbincang. Kalau kita dengar tadi daripada Daniel agak selesa untuk mendapat lagu daripada Slan Fazil sendiri. Kata Daniel masa rakaman tak ambil masa yang panjang. Betul. Disebabkan Daniel selesa dengan mungkin genre yang ataupun forte yang ada pada Daniel sendiri. Okey, selain kita nak tahulah sisi lain Daniel sendiri. Selain daripada lagu-lagu yang sebegini, apa lagu yang Daniel boleh carry selain pada kata ballad kan? Saya rasa patriotik pun boleh nyanyi ni. Lagu patriotik disebutkan dalam Malaysia kan. Masa bila orang nampak muka Daniel tu, dia orang akan rasa Daniel mesti lagu slow balada macam tu, ataupun lagu patriotik atau lagu yang semangat-semangat. Kalau lagu cinta kan, tak tahu selalu macam tak berapa betul. Okey. Tak tahu kenapa. So I pernah release keluar lagu macam lagu cinta semua kan. Macam tak popular. Jadi orang nampak muka Daniel macam okeylah, lagu patriotik, lagu semangat, ataupun lagu yang rock, bagaimana? Rock tak kena. Hip hop. Okeylah, kalau pop rock okey, tapi hip hop tak berapa kena. Rap tapi lagi tak cuba? Kena. Pernah cuba, tapi rasa macam tak tahu. Tak kena dengan jiwa you Tak kena. Mungkin Daniel kena mulakan sekarang untuk dapatkan kelainan dan nak betul menonjol juga. di zaman yang mungkin kita tahu sekarang persaingan terlalu banyak. Penyanyi-penyanyi yang baru tumbuh bagai cendawan. Tapi kelebihan sebenarnya kepada Daniel kerana berlainan bangsa tetapi boleh menyanyikan lagu bahasa Melayu. Dan pastinya nak tanya jugalah kan, sebab sebelum ini pernah masuk ke dalam industri yang mana menghasilkan menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Mandarin. Selepas menunggu pulang, adakah selepas ini ada lagi lagu-lagu dalam versi bahasa Melayu itu? Ya, sudah tentu sebab kami dah mula production ada lagu baru dalam bahasa Malaysia. Yes. Okay, tajuknya tak silap
Kita nak bagi tahu ke? Working title lah. Sikit lah tajuk dia. Selagi percaya. Selagi percaya. Masih lagi dalam genre balada? Tak, yang ni genre sama dengan mimpi. Sebenarnya lagu ini kita buat macam berkesinambungan dengan lagu mimpi. Sebab lagu ni dah lama kan. Tapi orang ingat Daniel, ingat mimpi. Jadi Daniel nak buat satu lagu yang macam okeylah ada sambungan Ada kesinambungan dia. dengan mimpi. Daripada mimpi, kita kena percaya untuk mencapai mimpi tu. Itu ceritanya. Saya dah tahu tajuk lagu Mencapai Mimpi. Mungkin boleh adjust sikit lah tajuk dia. Boleh. Okey, mungkin kita nak tanya daripada orang yang banyak menghasilkan penulisan lirik itu sendiri, bagaimana trend lagu dalam industri muzik sekarang. Kalau kita tengok banyak lagu-lagu yang diselitkan liriknya banyak yang tidak begitu, orang kata macam orang lama buat lagu. Bagaimana? Okey, itu kita panggil evolusi. Dulu zaman saya dengar lagu daripada Hafsah Hassan, Datuk Hafsah Hassan, Luqman S, saya dengar Baiduri. Jadi orang-orang itu lolok, arwah lolok. Dia punya cara tu lain, lebih berpuitis. Tapi sekarang ni trend dia, kita ingat sejak adanya YouTube, orang dah boleh buat lagu. You buat lagu sendiri, you upload, you dah boleh jadi composer. Kan? Cuma nasib tak nasib lah. You akan, kalau lagu you bagus, dapat hits berjuta, you dah boleh jadi masuk ke mainstream. Jadi sekarang ni lebih bebas, lebih terbuka dan sesiapa yang berbakat boleh buat lagu. Dulu kena ada dia panggil A&R, artis dan repertoire di syarikat rakaman yang menentukan lagu you, buat album you. Tapi sekarang you pun boleh buat. Ya, walaupun lirik tu berterabur, walaupun lirik tu repeat dia banyak kali. Dia kiranya macam lebih bersahaja. That's the way we talk. Macam kita cakap dicampur melalui English, itu trend budak sekarang. Kalau kita tak bagi peluang pun, mungkin dia orang cakap kita tak ikut perkembangan. Jadi tak apalah, siapa yang nak buat lagu puitis, teruskan lagu puitis. Siapa lagi irama Malaysia, buat irama Malaysia. Ikut jiwa masing-masing. Kreativiti juga masing-masing. Terserah, dia very itulah subjektif. dinamiknya industri muzik ini. Baik, satu proses cukup menarik. Sekejap je dapat kedua-duanya kan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, iaitu Daniel Lee, seorang penyanyi, dan juga selain Abang Hussein Fazil yang merupakan penulis lirik. Dan kita harapkan supaya lagu Menunggu Pulang ni terus mendapat tempat di hati kalangan keluarga Malaysia. Kalau boleh stream lagu ini di platform yang halal di YouTube dan juga platform yang halal mahal tu. Okeylah, nampaknya kita dah pun sampai di penghujungnya untuk Apa Khabar Malaysia hari ini bersama saya Cedi. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatan yang anda berikan. Baik, saya kira esok kita akan bersambung lagi, dan esok adalah Hari Malaysia. Kita akan sambut beramai-ramai, pastikan memenuhi di Melaka. Dan tak sempat ke Melaka, jadi risau di Kuala Lumpur juga ada sambutannya sendiri juga, dan rakyat keluarga Malaysia dengan penuh kesyahadan juga kedamaian kita bersama. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak sambung nyanyi lagu Mimpi pula, tapi secara off record. Assalamualaikum, bye-bye. Menunggu aku pulang, walau di alam maya kita bersua, namun tak serupa bila kau ada. Menghitung hari, moga kita berjumpa.